Pernyataan Hak Cipta. Klip video ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Menyalin, menerbitkan semula, mengedarkan dan menontonkannya sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya kepada orang awam tanpa kebenaran penerbit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Pernyataan penafian. Klip video ini diterbitkan semata-mata bagi tujuan pembelajaran dan latihan. Maklumat yang terkandung dalam video ini disediakan atas dasar seadanya tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, kegunaan atau pematuhan dengan kehendak perundangan semasa. Ia bukan pengganti kepada nasihat profesional. Penerbit, pereka bentuk bahan pengajaran dan penyampai tidak bertanggungjawab atas sebarang salah faham dan kerosakan yang timbul daripada penggunaan video ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif. Kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di program pembelajaran pengurusan risiko proaktif, amalan terbaik dan pematuhan, anjuran Borderless Ventures bagi siri pentaksiran risiko. Siri ini membincangkan topik berkaitan kawalan risiko dan penilaian semula risiko. Pengenalan. Setelah hazard dikenal pasti dan risikonya dinilai, pasukan pengurusan risiko perlu mencadangkan langkah kawalan tambahan bagi menghapuskan hazard tersebut atau meminimumkan risikonya. Garis Panduan Pengenalpastian Hazard, Pentaksiran Risiko dan Kawalan Risiko HIRARC Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 mentakrifkan kawalan hazard adalah proses melaksanakan langkah untuk menghapuskan hazard atau mengurangkan risikonya. Mulakan dengan menyemak tahap risiko atau nombor metrik risiko untuk kebolehterimaan. Jika tahap risiko adalah tinggi atau nombor metrik risiko berada dalam zon tinggi, risiko hendaklah dikurangkan ke tahap sederhana atau rendah dengan memperkenalkan kawalan risiko tambahan sebelum menjalankan sebarang aktiviti. Prinsip am pencegahan. Bahagian 4. Kawalan risiko. Cadangan tata amalan industri baharu. Tata Amalan Industri Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan secara serentak atas talian menetapkan kewajipan majikan atau orang bekerja sendiri untuk menggunakan prinsip am pencegahan seperti yang dinyatakan dalam lampiran 1 apabila melaksanakan kawalan risiko. Lampiran 1. Prinsip pencegahan. Mengelakkan risiko. Menilai risiko yang tidak dapat dielakkan, mengawal risiko di puncanya, menyesuaikan kerja kepada individu, terutamanya mengenai reka bentuk pembinaan tempat kerja, pilihan peralatan kerja dan pilihan cara kerja dan pengeluaran dengan tujuan khususnya untuk mengurangkan kerja membosankan dan kerja pada kadar kerja yang telah ditetapkan dan untuk mengurangkan kesannya terhadap kesihatan. Menyesuaikan dengan kemajuan teknikal, menggantikan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya atau yang kurang berbahaya, membangunkan dasar pencegahan menyeluruh yang koheren yang meliputi teknologi, organisasi kerja, keadaan kerja, hubungan sosial dan pengaruh faktor yang berkaitan dengan persekitaran kerja. Memberi keutamaan kepada langkah perlindungan kolektif berbanding langkah perlindungan individu dan memberi arahan yang sewajarnya kepada pekerja. Selain dari itu, penentuan langkah kawalan juga perlu menimbangkan prinsip boleh dipraktikkan sebagaimana ditafsirkan di bawah Seksyen 3 Tafsiran Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Boleh dipraktikkan perlu mengambil kira tahap keterukan hazard dan risiko di mana ia boleh ditentukan melalui penilaian risiko. Pengetahuan bagi menghapuskan atau meminimumkan risiko boleh dirujuk kepada akta, peraturan-peraturan, kod tata amalan industri, garis panduan, pengetahuan terkini dan lain-lain. Kaedah bagi menghapuskan atau meminimumkan risiko. Ia perlu dilakukan dengan langkah paling berkesan di bawah hierarki kawalan dengan mengambil kira teknologi terkini.
dan kos bagi menghapuskan atau meminimumkan risiko. Bagi tujuan ini, analisa perbandingan kos faedah perlu dijalankan. Di dalam menentukan langkah kawalan, titik kawalan yang perlu diberi keutamaan ialah punca hazard atau di titik pendedahan atau laluan di antara punca hazard dan titik pendedahan. Hierarki kawalan. Urutan hierarki kawalan bermula dengan penghapusan, diikuti penggantian, pengasingan, kawalan kejuruteraan, kawalan pentadbiran dan peralatan perlindungan diri. Dari segi keberkesanan, hierarki yang paling atas adalah yang paling berkesan, manakala hierarki yang paling bawah adalah yang paling kurang berkesan. Bagi tujuan perbincangan, analogi yang diguna pakai ialah pertunjukan harimau di sirkus. Punca hazard yang dikenal pasti ialah harimau. Keadaannya pula, harimau lapar atau harimau tercedera. Jadi hazardnya adalah harimau yang lapar atau cedera, yang mana ia berkemungkinan menyebabkan berlakunya kejadian tidak diingini di mana jurulatih dibaham oleh harimau. Kemungkinan untuk kejadian tersebut berlaku 5 amat mungkin. Keterukannya pula maut atau cedera parah 5. Jadi nombor matrik risikonya ialah 25. Langkah yang paling berkesan untuk mengelakkan jurulatih dari dibaham harimau ialah dengan menghapuskan pertunjukan harimau di sirkus tersebut atau membunuh harimau tersebut. Sekiranya ia dapat dilakukan, kemungkinan untuk jurulatih dibaham harimau difar dan keterukannya juga adalah sifar. Nombor matrik risikonya sifar. Malangnya, dalam keadaan ini, pertunjukan harimau tidak dapat dihapuskan atau harimau tersebut tidak boleh dibunuh kerana dia akan menjejaskan daya tarikan kepada penonton dan akhirnya sirkus akan mengalami kerugian. Begitu juga di tempat kerja. Dalam keadaan tertentu, langkah penghapusan tidak dapat dilaksanakan. Ia akan menyebabkan hazard masih wujud dan risikonya masih tinggi. Sekiranya harimau sedia ada atau pertunjukan harimau tidak boleh dihapuskan, langkah kawalan pilihan seterusnya ialah melalui penggantian. Gantikan harimau sedia ada dengan harimau yang lebih berusia atau anak harimau yang kurang agresif. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan kemungkinan jurulatih diterkam dari amat mungkin kepada mungkin, iaitu 4, dan keterukannya pula menurun dari malapetaka ke kritikal juga 4. Nombor matrik risikonya ialah 16. Apapun, pastikan penggantian tidak menjejaskan daya tarikan penonton untuk datang menonton sirkus. Begitu juga di tempat kerja. Sekiranya terdapat bahan, jentera, punca dan lain-lain yang berbahaya dan berisiko tinggi, gantikan dengan sesuatu yang kurang berbahaya dan berisiko lebih rendah, selagi ia tidak menjejaskan kualiti dan kemajuan kerja. Walaupun langkah kawalan penggantian telah dapat mengurangkan tahap risiko, ia mungkin memerlukan langkah kawalan tambahan untuk mengurangkannya ke tahap yang lebih rendah. Langkah kawalan seterusnya yang perlu dipertimbangkan ialah melalui pengasingan. Sebagaimana dibincangkan sebelum ini, titik pengasingan boleh dilaksanakan di punca hazard, iaitu memasukkan harimau ke dalam sangkar, atau di titik pendedahan, iaitu jurulatih berada di dalam sangkar. Di tempat kerja, pengasingan dilakukan di bahan, jentera atau proses atau di pekerja yang menggunakan atau mengendalikannya. Bagi kes harimau tadi, kedua-dua pilihan tersebut tidak bersesuaian. Pilihan lain yang perlu dipertimbangkan ialah memasang penghadang di laluan di antara harimau dengan jurulatih. Pendekatan yang serupa juga perlu dipertimbangkan di tempat kerja. Melaluinya, tahap kemungkinan dapat dikurangkan ke tidak mungkin, iaitu 3. Walaupun tahap keterukan masih kekal 4, nombor matrik risikonya masih dapat dikurangkan dari 16 ke 12. Langkah kawalan seterusnya ialah kawalan kejuruteraan. Langkah ini melibatkan reka bentuk penghadang untuk sangkar harimau dan jurulatih atau penghadang di antara harimau dan jurulatih. Ia termasuk jenis bahan seperti penghadang kaca dan ketebalan serta ketinggian dan sistem penyokongnya. Di tempat kerja, kawalan kejuruteraan tidak terhad kepada reka bentuk penghadang tetapi merangkumi mereka bentuk semula jentera, proses dan sebagainya. Seperti mana langkah kawalan terdahulu, kawalan kejuruteraan hendaklah tidak menjejaskan kualiti dan kelancaran kerja. Bagi kes harimau yang dibincangkan, kawalan kejuruteraan mampu mengurangkan tahap kemungkinan ke-2.
manakala tahap keterukan diandaikan kekal masih 4. Hasil gabungan langkah kawalan penggantian, pengasingan dan kecederaan, nombor metrik risiko dikurangkan ke 8 iaitu sederhana. Sebagai langkah kawalan tambahan, kawalan pentadbiran perlu diberikan perhatian. Mengapa harimau tadi terlalu agresif? Ia mungkin disebabkan sama ada ia kelaparan atau mengalami kecederaan. Untuk mengawalnya, berikan makanan atau rawat kecederaannya. Selain itu, ia juga perlu dilatih secara berterusan. Di tempat kerja, kenal pasti faktor yang menyebabkan hazard wujud, sama ada dalam bentuk kelemahan, kekurangan, kecacatan atau ketidakpatuhan. Kesemua tersebut mungkin memerlukan pekerja yang terlatih atau kompeten, prosedur yang jelas dan penilaian oleh orang yang berpengalaman serta latihan untuk bekerja secara berterusan. Langkah kawalan ini mampu mengurangkan tahap risiko untuk harimau tadi ke tahap 1 dan keterukannya pula ke tahap 3. Secara tidak langsung, nombor metrik risikonya berkurangan ke tahap 3 iaitu rendah. Tahap risiko ini dikenali sebagai sisa risiko. Dalam banyak keadaan, ia tidak boleh dikurangkan lagi. Sebagai benteng pertahanan terakhir, peralatan perlindungan diri diperlukan. Jurulatih dibekalkan dan menggunakan cemeti bagi mengawal pergerakan harimau. Manakala pekerja dibekalkan dan menggunakan peralatan perlindungan diri yang serasi dan bersesuaian dengan hazard yang dihadapi bagi melindungi diri. Dalam banyak keadaan, peralatan perlindungan diri berfungsi hanya untuk meminimumkan tahap keterukan, bukannya tahap kemungkinan. Oleh yang demikian, langkah kawalan terdahulu perlu diberikan keutamaan. Sebaik-baiknya jangan terlalu bergantung kepada satu langkah kawalan. Gabungkan langkah kawalan yang boleh dipraktikkan di setiap hierarki bagi meningkatkan keberkesanannya serta mengurangkan tahap sisa risiko ke serendah yang mungkin. Langkah kawalan yang telah ditetapkan hendaklah direkodkan ke dalam borang di lajur kawalan risiko tambahan sebagaimana yang tertera di layar. Penilaian semula risiko. Setelah kawalan risiko tambahan ditetapkan, tentukan semula tahap keterukan dan kemungkinan serta tahap nombor metrik risiko. Nombor metrik risiko yang dinilai semula hendaklah sebaik-baiknya jika boleh berada di dalam zon berisiko sederhana atau zon berisiko rendah dan tidak lebih tinggi daripada nombor metrik risiko terdahulu. Rekod proses penilaian semula di dalam lajur L, S dan RMN dalam bahagian penilaian semula risiko di dalam borang penilaian risiko. Untuk menangani sisa risiko, pentaksir risiko hendaklah mengutarakan langkah berjaga-jaga khusus kepada majikan dalam lajur catatan di dalam borang penilaian risiko. Keseluruhan proses menentukan langkah kawalan tambahan dan penilaian semula risiko hendaklah direkodkan ke dalam borang yang ditetapkan mengikut petak dan lajur yang ditentukan. Kajian kes. Sebagaimana siri terdahulu, senario untuk kajian kes ialah aktiviti kerja melepa dinding luar bangunan 3 tingkat. Hazard dikenal pasti, puncanya perancang. Keadaannya pula ialah tidak kukuh dan tidak stabil serta tiada penghadang sisi. Akibat atau kejadian tidak diingini yang dijangkakan, perancang runtuh, pekerja terjatuh dari asas tinggi dan pekerja ditimpa perancang yang runtuh. Kesannya pula atau keterukannya, maut atau cedera parah dan kerosakan kepada komponen perancang. Langkah kawalan sedia ada, penilaian secara rambang, justifikasi kemungkinan, laporan tahunan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melaporkan banyak kes perancang runtuh dan pekerja terjatuh dari aras tinggi. Kemungkinan amat mungkin 5. Keterukan mudarat kepada manusia, malapetaka 5. Dan keterukan kepada kerosakan harta, malapetaka 5. Merujuk kepada metrik risiko, tahap kemungkinan amat mungkin 5. Tahap keterukan, malapetaka 5. Jadi nombor metrik risikonya ialah 5/5 sama dengan 25 iaitu berisiko tinggi. Untuk menghapuskan hazard atau meminimumkan risikonya, langkah kawalan penghapusan tidak boleh dipraktikkan kerana aktiviti kerja melepa di aras tinggi tidak boleh dihapuskan. Kawalan penggantian juga tidak boleh dipraktikkan kerana penggunaan skylift melibatkan kos lebih tinggi. Langkah kawalan pengasingan
yang perlu dilaksanakan ialah memasang penghadang dan papan tanda di bahagian bawah peranca untuk mengelakkan pekerja tidak berkenaan dari berada di kawasan tersebut. Langkah kawalan kejuruteraan memerlukan reka bentuk peranca dan penyangkut abah-abah oleh orang kompeten dan bertauliah bagi memastikan ia dilengkapkan dengan penghadang, laluan turun naik serta didirikan dan dipasang dengan kukuh, stabil dan mampu menampung beban yang dikenakan. Langkah kawalan pentadbiran yang perlu dilaksanakan ialah memastikan peranca dipasang, diperiksa dan disenggara oleh orang kompeten, menjalankan analisa keselamatan kerja dan taklimat keselamatan sebelum memulakan kerja, dan memastikan penyelidikan sepenuh masa oleh penyelia berpengalaman. Akhir sekali, peralatan perlindungan diri bekerja dibekalkan dan memakai serta menggunakan abah-abah keselamatan semasa bekerja di atas peranca. Seterusnya, penilaian risiko semula dijalankan dengan mengambil kira semua langkah kawalan tambahan yang boleh dipraktikkan. Tahap kemungkinan didapati menurun ke tahap tidak mungkin iaitu 3 dan tahap keterukan menurun ke tahap ringan atau kecil iaitu 2. Merujuk kepada metrik risiko, tahap kemungkinan tidak mungkin 3, tahap keterukan ringan 2. Jadi nombor metrik risikonya 3 darab dengan 2 sama dengan 6. Ini adalah sisa risiko yang tidak boleh dikurangkan atau diturunkan. Sebagai langkah berjaga-jaga, majikan hendaklah melantik pemasang peranca kompeten dan bertauliah, menetapkan penyelia sepenuh masa dan memastikan pekerja telah menghadiri latihan keselamatan bekerja di aras tinggi. Langkah kawalan yang ditetapkan hendaklah direkodkan mengikut urutan hierarki kawalan di dalam borang yang ditetapkan di lajur yang ditentukan. Begitu juga dengan hasil penilaian risiko dan langkah berjaga-jaga yang perlu dilaksanakan oleh majikan. Sekian untuk siri ini, sehingga berjumpa lagi di siri berikutnya, pelaksanaan, semakan dan rekod. Terima kasih.